Perbandingan tema utama dan teori kerangka Al-Quran (TUK) dengan fokus struktur Al-Quran secara keseluruhan dan hujah dalil. Dalam kajian Al-Quran, tema utama dan teori kerangka Al-Quran memainkan peranan penting dalam mendedahkan keajaiban tematik dan numerik kitab suci ini. TU sebagai komponen peringkat meso, menganalisis tema utama seperti Tauhid, Rahmah, dan Adil merentasi surah-surah, manakala TQK sebagai rangka kerja holistik merangkumi peringkat mikro, meso dan makro, termasuk struktur Al-Quran secara keseluruhan, SQ, hubungan surah, dan kesan global. SQ meneliti organisasi 11 surah dan 626 ayat untuk menyerlahkan ketepatan ilahi. Berikut adalah perbandingan terperinci antara TU dan TQK, dengan fokus pada SQ, disokong oleh contoh terperinci dan hujah dalil daripada ayat Al-Quran dan hadis. Definisi dan skop tema utama. TU ialah komponen utama pada peringkat meso dalam TQK, yang mengkaji taburan tema utama seperti Tauhid, keesaan Allah, Rahmah, dan Adil, keadilan, merentasi surah seperti Ar-Rahman, Al-Ma'idah, dan Al-Ikhlas. TU mendedahkan keharmonian tematik dan numerik, mengesahkan kesempurnaan Al-Quran, selari dengan ayat, maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya. TU adalah bentuk tadabbur moden yang menyerlahkan reka bentuk ilahi melalui analisis tematik. Teori kerangka Al-Quran (TQK). TQK ialah rangka kerja menyeluruh yang merangkumi peringkat pro surah ayat SA, meso, termasuk U, dan makro 8SKG. SQ, sebagai komponen makro, menganalisis susunan 11 surah, 6-2-36 ayat dan 30 juz untuk mendedahkan keajaiban numerik dan tematik. TQK disokong oleh ayat, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Janji pemeliharaan ini merangkumi ketepatan struktur, tematik dan numerik yang dianalisis dalam TQK, termasuk SQ. Perbezaan utama, TU tertumpu pada analisis tematik pada peringkat surah, manakala TQK melalui SQ mengkaji organisasi keseluruhan Al-Quran. Sabit fokus dan objektif TU memberi tumpuan kepada tema utama seperti Tauhid, Rahmah, dan Adil untuk menunjukkan koherian tematik dalam surah. Contohnya, dalam surah Ar-Rahman, frasa Fabi Ayi Alai Rabbikuma, tukat diban diulang 31 kali, nombor perdana, menonjolkan Rahmah. TU bertujuan mengukuhkan iman melalui bukti empirikal, selari dengan hadis. Al-Quran adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. TQK, fokus Q, menganalisis Al-Quran sebagai kesatuan melalui SQ, meneliti susunan 111 surah, 2,3-11, 6-2-36 ayat 30 juz. SQ mencari corak seperti nisbah 6-2-36-14, 54.2 dan titik tengah tematik, juz 19 halaman 2, menunjukkan reka bentuk ilahi. TQK bertujuan mendedahkan mukjizat Al-Quran untuk dakwah dan tafsir. Seperti dalam hadis, setiap nabi diberikan mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya, dan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah Al-Quran. Perbedaan TU menjurus kepada corak tematik dalam surah, manakala SQ dalam TQK mengkaji struktur keseluruhan Al-Quran. 1. Metodologi dan alat TU, menggunakan pemprosesan bahasa semula jadi, NLP, untuk mengesan istilah tematik seperti Rahman, 16 kali dalam Ar-Rahman, Al 5 kali dalam Al-Ma'idah, dan Allah, 2 kali dalam Al-Ikhlas. Visualisasi seperti awan perkata Ahmad, graf garisan taburan Allah, dan peta haba, kelompok tema, mempamerkan corak tematik. Ujian statistik mengesahkan ketepatan, seperti 31 pengulangan dalam Ar-Rahman. TQK, fokus SQ, menggunakan perisian analisis teks untuk mengira 7,797 perkataan, dan 3,23 huruf, diuji untuk corak seperti pembahagian oleh 19. SQ menganalisis susunan surah dari Al-Fatihah, 7 ayat, hingga Nas, 6 ayat, dan keseimbangan juz, 1, juz superpul 64 ayat. Ujian statistik mengesahkan nisbah seperti 6,35 manakala peta haba memetakan kekerapan Allah, 2 yang menambah 98 kali, merentasi surah Makkiyah dan Madaniyah. Perbezaan utama, TU menggunakan alat untuk analisis tematik dalam surah, manakala SQ menggunakan alat untuk menganalisis struktur keseluruhan Al-Quran. Kepentingan numerik dan tematik. Berikut adalah contoh terperinci untuk TU dan SQ, disokong oleh ayat Al-Quran dan hadis. A. Tema utama. Contoh dan hujah dalil I. Rahmat. Dalam surah Ar-Rahman. Contoh, surah Ar-Rahman 76 ayat, menonjolkan rahmah melalui frasa, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
Ar-Rahman mitlubi labas. Frasa ini diulang 31 kali, nombor perdana, dan Rahman muncul 19 kali. NLP mengesan kekerapan Rahmah, dan ujian statistik mengesahkan hubungan 31 pengulangan dengan 78 ayat. 78 2 wa diguspian, hampir diguata. Ini menunjukkan ketepatan matematik, selari dengan, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-Araf hadis, Surah Ar-Rahman adalah pengantin Al-Quran. Gelaran ini mencerminkan keindahan rahmah yang diserlahkan oleh TU. Adil dalam Surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah 120 ayat, menekankan adil melalui ayat, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Al-Ma'idah 5p, dan jika kamu memutuskan hukum di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Istilah adil 5 kali dan hak dianalisis dengan jumlah ayat 120, 2,2,2, 3,5. Petahaba menunjukkan kelompok adil, selari dengan, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Hujah hadis, orang-orang yang adil akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Allah. Sahih Muslim 354. Iti. Tauhid, kisan Allah, dalam Surah Al-Ikhlas. Contoh Surah Al-Ikhlas, 4 ayat merangkum Tauhid. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Al-Ikhlas, Rawuz 2:2. Istilah Allah muncul 2 kali, dihubungkan dengan 2,698 kali dalam Al-Quran. 2,698 batspirpen surah 18 surah. Itu menegaskan Tauhid sebagai teras Al-Quran, disokong oleh hadis. Surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sahih Al-Bukhari 66,5. Ini selari dengan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan melainkan Dia. Al-Baqarah, struktur Al-Quran. Secara keseluruhan, SQ, contoh dan hujah dalil I. Susunan 111 surah, contoh. SQ menganalisis susunan 11 surah, 2-3-19, dari Al-Fatihah hingga An-Nas 6 ayat. Korak numerik seperti 6,2-3,6 ayat, 3,12-2, dan nisbah 6,2-3,16 menunjukkan ketepatan matematik. Susunan ini, walaupun bukan kronologi wahyu, mencerminkan harmoni ilahi, dengan surah panjang, deteksi Al-Baqarah 286 ayat, di awal dan pendek, Al-Kautsar 3 ayat di akhir. Ini selari dengan Al-Hijr 19:9. Hujah hadis, Al-Quran adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Susunan 112 surah menjadi bukti ketepatan struktur Al-Quran. I. Keseimbangan contoh. SQ meneliti 30 juz, dengan juz 1, 259 ayat, dan juz 30, 564 ayat menunjukkan keseimbangan tematik. Juz 19 halaman 32 diuji sebagai titik tengah tematik, mencerminkan peralihan Makkiyah ke Madaniyah. Analisis teks mengira dudu silon 97 perkataan, dan digra 23,011 huruf. Diuji untuk corak seperti pembahagian oleh 19, mengesahkan reka bentuk ilahi. Ini selari dengan, kami telah menurunkannya Al-Quran dengan kebenaran, dan dengan kebenaran ia diturunkan. Hujah hadis, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Sunan Ibn Majah, Surah 11. ID, kekerapan Allah dan simetri tematik. Contoh, kekerapan Allah, 2,6 kali, dianalisis untuk simetri merentasi surah Makkiyah dan Madaniyah. Contohnya, surah Makkiyah seperti Al-Ikhlas menonjolkan Tauhid, manakala surah Madaniyah seperti Al-Ma'idah menekankan adil. Petahaba memetakan taburan Allah, menunjukkan keseimbangan tematik, selari dengan, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah, hujah hadis, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sahih Al-Bukhari 5,5. Analisis SQ menyokong dakwah dengan menyerlahkan struktur terpadu Al-Quran. Perbezaan utama, TU menumpu pada corak tematik dan numerik dalam surah, manakala SQ menganalisis organisasi keseluruhan Al-Quran, termasuk susunan surah dan juz. 1. Implikasi teologi dan dakwah TU, mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran melalui keharmonian tematik, rahmah, adil, menyokong tafsir dan iman. 2. Baqarah. Visualisasi TU menarik audiens modern untuk dakwah, memenuhi hadis. Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sahih Bukhari, 60K. Fokus Q, menyediakan bukti holistik melalui analisis struktur 11 surah dan 6236 ayat, menunjukkan Al-Quran sebagai karya terpadu.
SQ menyokong tafsir baharu, seperti susunan surah sebagai cerminan kesatuan ilahi, dan dakwah digital dengan visualisasi struktur, selari dengan hadis tentang mukjizat Al-Quran. Musnad Ahmad, 4 Abis Salciwi. Perbezaan utama, TU menyumbang melalui wawasan tematik, manakala SQ dalam TQK menawarkan perspektif menyeluruh tentang struktur Al-Quran untuk teologi dan dakwah. Kesimpulan tema utama mendedahkan keajaiban tematik Al-Quran melalui analisis rahmah, adil, Al-Ma'idah, dan Tauhid, Al-Ikhlas, disokong oleh ayat seperti An-Nisa 42, Al-Hijr 19, Al-Rafud 36, An-Nal 19, Al-Baqarah 203, dan hadis Musnad Ahmad 7, Sahih Muslim, Sahih 23, 458, Sahih Al-Bukhari, 66 Damat, dan Anas, Sunnah Darimi, 29. TQK, melalui struktur Al-Quran secara keseluruhan Q, menganalisis susunan 114 surah, 6 bimun 236 ayat, dan 30 juz, menggunakan teknologi seperti analisis teks, disokong oleh ayat Al-Isra 13:15 dan hadis Sunan Ibn Majah 13:11. Kedua-duanya mengukuhkan iman dan menyokong dakwah, menjadikan Al-Quran relevan di era digital. Semoga penerokaan ini menginspirasi penghargaan terhadap Al-Quran sebagai karya ilahi yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur Al-Quran secara keseluruhan, Q. Keajaiban organisasi An dalam teori Al-Quran. Struktur Al-Quran secara keseluruhan merupakan komponen utama peringkat makro dalam teori kerangka Al-Quran. Mengkaji organisasi 114 surah, 6236 ayat, dan 30 juz untuk mendedahkan keajaiban numerik dan tematik. Dengan menggunakan teknologi modern seperti analisis teks dan visualisasi data, TQK mengesahkan ketepatan ilahi, mengukuhkan keimanan, dan menyokong dakwah dalam era digital. Konsep struktur Al-Quran secara keseluruhan, SQ meneliti susunan 112 surah Al-Quran, 3:19, daripada Al-Fatihah, 7 ayat hingga An-Nas, 6 ayat, serta 6-36 ayat dan 30 juz. Corak seperti nisbah 6-236 ayat Sabtu 12, 4.2 atau titik tengah juz halaman 302, dianalisis untuk simetri tematik, seperti peralihan Makkiyah ke Madaniyah. Susunan ini, walaupun bukan kronologi wahyu, mencerminkan reka bentuk ilahi yang harmoni. Analisis teknologi struktur Al-Quran secara keseluruhan, TQK menggunakan perisian analisis teks untuk mengira perkataan, kira-kira dulu juga judu dan huruf 3-11, diuji untuk corak seperti pembahagian oleh 19. Carta palang memvisualisasikan panjang surah, menunjukkan kelompok surah panjang awal Al-Baqarah, dan pendek akhir, Al-Kautsar. Heatmap memetakan kekerapan Allah, 2,8 kali, manakala ujian statistik mengesahkan ketepatan, memastikan analisis SQ teguh, kepentingan numerik struktur Al-Quran. Secara keseluruhan, analisis numerik SQ mendedahkan ketepatan matematik, seperti 11 surah, 2,3-15, dan 6,236 ayat, 3,14-2. Kekerapan Allah diuji untuk simetri merentasi surah Makkiyah dan Madaniyah. Juz dianalisis untuk keseimbangan ayat, seperti juz 1, 299 ayat, berbanding juz 30, 564 ayat. Carta dan jadwal merumuskan metrik ini mengesahkan reka bentuk ilahi SQ. Implikasi teologi dan dakwah. Secara teologi, SQ mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran dengan ketepatan struktur, mengukuhkan iman. Bagi sarjana, ia menyokong tafsir baharu, seperti susunan sebagai cerminan kesatuan ilahi. Dalam dakwah, visualisasi seperti graf ayat merentasi juz, menarik audiens modern melalui platform digital. TQK menjadikan SQ bukti empirikal, meningkatkan kerelevanan Al-Quran. Kesimpulan struktur Al-Quran secara keseluruhan mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis organisasi keseluruhan, disokong oleh teknologi seperti analisis teks dan visualisasi data. Dengan mengkaji 11 surah dan 62-36 ayat, TQK menunjukkan ketepatan ilahi, mengukuhkan keimanan dan menyokong dakwah. Semoga penerokaan ini menginspirasi penghargaan terhadap Al-Quran sebagai karya ilahi yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah sentiasa bersama kita semua, dimanapun kita berada, dan semoga hati kita sentiasa terbuka untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Hari ini, kita akan membongkar keajaiban dan rahasia Al-Quran melalui dua kunci emas yang sangat penting, yaitu tema utama dan teori kerangka Al-Quran. Dua kunci ini ibarat alat yang akan membantu kita memahami Al-Quran dengan lebih mendalam dan menyeluruh.
Bayangkan Al-Quran seperti sebuah istana besar yang penuh dengan bilik-bilik rahsia dan keindahan. TU membawa kita masuk ke setiap bilik, membimbing kita memahami mesej utama setiap surah dan mengaitkan ayat-ayatnya. Sementara itu, TQ pula membolehkan kita melihat keseluruhan istana dari atas, memahami bagaimana setiap surah disusun dan bagaimana semuanya saling berkait membentuk satu binaan agung yang menakjubkan. Mari kita lihat dengan lebih terperinci bagaimana kedua-dua kunci ini berfungsi. Atau tema utama, menumpukan perhatian pada satu surah. Ia seperti mencari benang merah yang mengikat semua ayatnya, dan menyingkap tema utama yang menjadi nadi surah tersebut. Contohnya, surah Al-Fatihah. Setiap ayatnya berkisar tentang pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan kebergantungan kita kepadanya. Dengan memahami TU, kita dapat melihat bagaimana setiap ayat saling melengkapi dan memperkuat mesej yang ingin disampaikan. QK pula melihat struktur besar Al-Quran, mengapa surah-surah disusun dengan cara tertentu, apa kaitan antara satu surah dengan surah yang lain, dan bagaimana keseluruhan Al-Quran membentuk satu naratif yang padu dan teratur. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran diletakkan bersebelahan kerana kedua-duanya membincangkan tentang umat terdahulu, cabaran keimanan, dan prinsip-prinsip utama dalam kehidupan beragama. TQK membantu kita memahami hikmah di sebalik susunan wahyu, dan bagaimana setiap surah saling melengkapi dalam membina kefahaman yang menyeluruh. Mengapa dua kunci ini begitu penting? Tanpa TU, kita mungkin membaca ayat-ayat secara terpisah tanpa memahami konteks dan mesej utama surah. Tanpa TQK, kita mungkin gagal melihat hubungan antara surah, dan terlepas pandang struktur agung yang Allah susun dalam Al-Quran. Dengan kedua-duanya, kita dapat membuka khazanah ilmu yang tersembunyi, memahami bukan sahaja isi kandungan, tetapi juga keindahan dan kehebatan susunan wahyu. Sebagai contoh praktikal, jika kita membaca surah Yusuf, TU akan membantu kita memahami bahawa tema utama surah ini ialah kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan kepada takdir Allah dalam menghadapi ujian hidup. Sementara itu, TQK akan menunjukkan bagaimana surah Yusuf berkait dengan surah-surah sebelumnya dan selepasnya, serta bagaimana kisah Nabi Yusuf menjadi pelajaran bagi umat Islam sepanjang zaman. Dalam konteks pembelajaran moden, kedua-dua pendekatan ini telah lama dibincangkan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Namun kini, dengan adanya teknologi moden, kita dapat mengkaji dan mendalami Al-Quran dengan lebih sistematik dan terperinci. Teknologi membuka ruang baru untuk analisis dan pemahaman yang lebih luas, seperti pemetaan tema surah secara digital, atau analisis hubungan antara ayat menggunakan perisian khas. Dengan menggunakan dua kunci emas ini, kita bukan sahaja dapat memahami isi Al-Quran, tetapi juga dapat mengaitkan pengajaran Al-Quran dengan kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila menghadapi cabaran hidup, kita boleh merujuk kepada surah yang temanya berkaitan dengan kesabaran atau keikhlasan, dan memahami bagaimana Allah mengajar kita melalui susunan ayat dan surah. Semoga selepas ini, cinta dan penghargaan kita terhadap Al-Quran semakin membara, dan kita terdorong untuk terus mendalami serta mengamalkan ajarannya. Setiap kali kita membuka Al-Quran, ingatlah bahawa kita memegang dua kunci emas yang mampu membuka pintu-pintu hikmah dan rahmat Allah. Jom kita mulakan perjalanan ini dengan lafaz Bismillah, memohon keberkatan dan petunjuk daripada Allah. Semoga perjalanan ilmu ini membawa terdekat kepada Al-Quran kepada Allah SWT. Untuk benar-benar menyelami lautan makna setiap surah dalam Al-Quran, kita perlu memahami kunci utamanya, yaitu tema utama atau TU. TU ialah mesej utama yang menyatukan semua ayat dalam satu surah, ibarat benang yang mengikat manik-manik tasbih. Setiap ayat saling berkait dan membentuk satu makna besar. Walaupun surah mengandungi pelbagai topik, percaya bahawa ada satu tema besar yang menjadi paksi dan menghubungkan semua ayat. Inilah yang membezakan pembacaan biasa dengan tadabbur yang mendalam. Contohnya, surah Yusuf, tema utamanya ialah kebergantungan kepada Allah dan hikmah di sebalik ujian. Dengan memahami tema ini, setiap kisah dan peristiwa dalam surah menjadi lebih jelas dan bermakna. Para ulama meneliti nama surah, ayat pertama dan terakhir, serta pengulangan frasa penting, seperti Fabiyayi ala'i rabbikuma tukazibaan dalam surah Ar-Rahman, untuk mengenal pasti tema utama. Proses ini memerlukan penelitian, perbandingan ayat, dan kadang-kadang rujukan silang dengan surah lain. Dengan memahami TU,
kita dapat melihat hubungan antara ayat-ayat, mengelakkan salah tafsir, dan memastikan kita tidak mengambil ayat di luar konteks. Ini penting kerana setiap ayat membawa maksud yang lebih luas apabila dilihat dalam kerangka tema surah. Proses menyelami makna ini memerlukan tadabbur, merenung, menulis refleksi, dan berdiskusi. Dengan cara ini, setiap ayat yang dibaca bukan sekadar bacaan, tetapi menjadi dialog pribadi antara kita dan Allah. Inilah kekuatan Tiu. Ia membawa makna Al-Quran terus ke dalam hati, menjadikan setiap surah sebagai lautan hikmah yang sentiasa relevan dan hidup dalam kehidupan kita. Dengan menyelami lautan makna surah melalui Tiu, kita bukan sahaja memahami isi Al-Quran, tetapi juga membina hubungan yang lebih mendalam dengan wahyu ilahi, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang sebenar. Sekarang, kita beralih ke kunci kedua, teori kerangka Al-Quran, atau TQK. Untuk benar-benar memahami keajaiban struktur Al-Quran, kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, seperti melihat peta besar wahyu ilahi. Kalau Tiu ibarat mikroskop yang meneliti ayat secara terperinci, TQK pula seperti teleskop, membantu kita memandang Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berkait. Dengan TQK, kita mengkaji susunan 11 surah dan 30 juzuk, serta meneliti hubungan matematik dan tema yang merentasi seluruh kitab. Melihat peta besar ini, membolehkan kita memahami bagaimana setiap bahagian Al-Quran saling melengkapi dan membentuk satu struktur yang kukuh. Susunan Al-Quran bukanlah secara rawa, tetapi penuh dengan hikmah ilahi. Setiap surah dan ayat diletakkan dengan tujuan tertentu, membentuk narasi dan tema yang saling berkait. TQK membahagikan struktur Al-Quran kepada 3 peringkat utama. Mikro, yaitu struktur ayat, meso, yaitu struktur surah, dan makro, yaitu hubungan antara surah. Dengan memahami ketiga-tiga peringkat ini, kita dapat melihat bagaimana Al-Quran membina makna dari yang terkecil hingga yang terbesar. Banyak surah dalam Al-Quran wujud secara berpasangan dan saling melengkapi tema. Contohnya, Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surah yang saling menguatkan mesej dan pelajaran yang ingin disampaikan. Melihat peta besar wahyu ilahi ini sangat penting kerana ia membantu kita memahami Al-Quran sebagai satu binaan agung, dengan corak nombor, tema, dan hubungan yang menakjubkan. Tanpa perspektif ini, kita mungkin terlepas keindahan dan keutuhan struktur Al-Quran. Setiap ayat dan surah ibarat kepingan puzzle yang disusun rapi, membentuk gambaran sempurna yang hanya dapat dilihat apabila kita memandang keseluruhan strukturnya. Wahyu yang turun selama 23 tahun, akhirnya membentuk sebuah kitab yang tersusun dan seimbang. Ini adalah mukjizat luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana karya manusia. Perspektif peta besar ini juga membuktikan kebenaran firman Allah. Al-Quran dipelihara bukan sahaja pada teks, tetapi juga pada strukturnya yang sempurna dan tidak berubah sepanjang zaman. Dengan memahami peta besar wahyu ilahi, kita bukan sahaja dapat menghayati isi kandungan Al-Quran, tetapi juga keindahan dan keajaiban susunannya, menjadikan pengalaman tadabbur lebih mendalam dan bermakna. Apa beza dan TQK? Bayangkan pokok besar sebagai analogi memahami Al-Quran. Tiu atau tema utama berfungsi seperti ahli botani, fokus pada satu daun, satu bunga, atau satu buah. Ia meneliti setiap surah secara terperinci, mengkaji maksud ayat, struktur bahasa, dan konteks sejarah di sebalik setiap bahagian. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami mesej utama, hikmah, dan pengajaran spesifik yang terkandung dalam setiap surah. TQK atau teori kerangka Quran pula seperti pelukis lanskap, melihat keseluruhan pokok, dahan, akar, dan kaitannya dengan hutan sekeliling. Ia meneliti bagaimana surah-surah disusun, pola simetri, dan hubungan antara satu surah dengan surah lain. Pendekatan ini membolehkan kita melihat gambaran besar, memahami struktur keseluruhan Al-Quran, dan mengenal pasti tema-tema utama yang berulang, serta kaitan antara surah. Zoom masuk ke dalam surah, meneliti setiap ayat dan maknanya secara mendalam. TQK pula zoom keluar, melihat keseluruhan Al-Quran, meneliti susunan surah, bilangan ayat, dan pola yang tersembunyi dalam struktur kitab suci ini. Soalan TU biasanya berbunyi, apa mesej utama surah ini? Apakah pengajaran yang boleh diambil dari ayat-ayat tertentu? Manakala soalan TQK pula, kenapa surah ini disusun di sini? Bagaimana kaitan surah ini dengan surah sebelum dan selepasnya? TU menggunakan analisis bahasa, tafsir, dan konteks ayat untuk memahami makna mendalam setiap surah.
TQK pula meneliti corak, simetri, bilangan ayat dan surah, serta hubungan matematik dan struktur yang membuktikan keunikan Al-Quran. Kenapa penting membandingkan kedua-dua pendekatan ini? Kerana TU dan TQK saling melengkapi. TU memberi kefahaman mendalam pada setiap surah, manakala TQK membuka rahasia besar struktur Al-Quran. Gabungan kedua-duanya membuktikan Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh keajaiban, dari segi isi maupun susunannya. Dengan menggabungkan mikroskop TU dan teleskop TQK, kita dapat membuka lebih banyak rahsia Al-Quran, memperkukuh iman, dan memahami keindahan wahyu secara menyeluruh. Mari kita telusuri bersama bagaimana tematik utama dapat membantu kita menemukan permata tersembunyi dalam 3 surah istimewa, Ar-Rahman, Al-Maidah, dan Al-Ikhlas. Setiap surah ini memiliki keunikan dan pesan mendalam yang sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini. Namun, bagaimana sebenarnya kita bisa menemukan permata-permata ini? Kuncinya adalah dengan memperhatikan tema utama, mengamati pengulangan ayat, dan meneliti kata-kata kunci yang digunakan dalam setiap surah. Surah Ar-Rahman, misalnya, menonjolkan tema utama tentang nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menemukan permatanya, perhatikan ayat Fabiayi a'lai rabbikuma tukazibaan yang diulang sebanyak 31 kali. Setiap pengulangan mengajak kita merenung dan mensyukuri nikmat yang sering kita lupakan. Dengan menandai ayat-ayat ini dan merenungkan konteks di sekitarnya, kita akan menemukan pesan mendalam tentang syukur dan kesadaran terhadap karunia Allah, baik yang tampak maupun tersembunyi. Surah Al-Maidah pula, walaupun dipenuhi dengan hukum hakam, sebenarnya menekankan pentingnya menunaikan janji dan menjaga perjanjian. Untuk menemukan permata dalam surah ini, cobalah perhatikan ayat-ayat yang membahas perjanjian, kejujuran, dan amanah. Setiap hukum yang disebutkan adalah perincian kepada nilai integriti, kejujuran, dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengaitkan ayat-ayat hukum dengan nilai-nilai moral yang mendasarinya, kita akan memahami bahwa Al-Quran bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi pedoman hidup yang menanamkan nilai luhur. Sementara itu, surah Al-Ikhlas membawa kita kepada inti tauhid yang murni. Untuk menemukan permatanya, perhatikan setiap ayat yang menegaskan keesaan Allah. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Dengan merenungkan makna setiap kata dan menghubungkannya dengan konsep tauhid, kita dapat membersihkan akidah dari segala bentuk syirik dan menanamkan keyakinan yang kukuh dalam hati. Surah ini, meski singkat, adalah permata yang sangat berharga dalam membentuk fondasi iman. Dengan memahami itu, kita dapat melihat bagaimana setiap ayat dalam surah-surah ini saling berkait dan menyumbang kepada tema besar yang ingin disampaikan. Salah satu cara praktis adalah dengan membuat catatan, menandai ayat-ayat penting, dan menggunakan alat bantu seperti awan perkataan untuk mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul. Ini membantu kita memahami struktur dan keindahan Al-Quran secara lebih mendalam. Kini, dengan bantuan teknologi modern, kita boleh menganalisis perkataan kunci dan memvisualisasikan tema utama, seperti menggunakan awan perkataan untuk surah Ar-Rahman, yang memudahkan kita mengenal pasti fokus utama surah tersebut. Dengan cara ini, kita dapat menemukan pola dan hubungan antar ayat yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Mengapa penemuan permata ini penting? Karena setiap permata yang kita temukan memperdalam pemahaman kita terhadap pesan Al-Quran. Keindahan dan makna Al-Quran menjadi lebih mudah difahami, lebih dekat di hati, dan sentiasa relevan sepanjang zaman, tidak kira usia atau latar belakang kita. Setiap penemuan baru membuka wawasan dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Al-Quran. TU bukan sekadar teori di atas kertas, tetapi merupakan alat praktikal untuk kita benar-benar menghayati dan mendalami Al-Quran dalam kehidupan seharian. Dengan menemukan permata-permata ini, kita dapat menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam tindakan nyata, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang hidup dan dinamis. Setiap surah, sama ada panjang atau pendek, memiliki tema yang mengikat dan memberi makna tersendiri. Inilah keunikan Al-Quran. Setiap surah adalah permata yang berharga, menanti untuk digali dan difahami. Dengan menggali tema utama dan memperhatikan detail ayat, kita akan menemukan kekayaan makna yang luar biasa. Dengan TU, pintu untuk memahami dan menghayati setiap surah terbuka luas, membolehkan kita merasai keindahan dan kedalaman makna Al-Quran dalam hidup kita. Setiap permata yang ditemukan bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan dan membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik.
Sekarang, mari kita tengok keagungan struktur Al-Quran secara keseluruhan melalui TQK. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga sebuah karya agung yang tersusun rapi, penuh hikmah dan keindahan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana karya manusia. Susunan 114 surah dan 30 juzuk adalah simfoni harmoni. Setiap ayat dan surah diletakkan di tempat paling sempurna oleh Allah. Setiap surah membawa tema tersendiri, namun saling berkait dan melengkapi antara satu sama lain, membentuk satu naratif yang padu dan menyeluruh. Setiap surah, dari Al-Fatihah hingga An-Nas, adalah seperti satu instrumen dalam orkestra ilahi. Masing-masing memainkan peranan unik, ada yang menekankan tauhid, ada yang membincangkan syariat, ada yang mengisahkan umat terdahulu, dan ada yang memberi peringatan tentang hari akhirat. Namun, semuanya bergerak dalam satu irama yang selaras, saling melengkapi dan menguatkan mesej utama Al-Quran. Contoh keajaiban, pasangan surah seperti Al-Baqarah dan Ali Imran, saling melengkapi tema dan mesej. Kedua-duanya membincangkan tentang umat terdahulu, cabaran keimanan, dan prinsip hidup, seolah-olah saling bersahutan dalam menyampaikan pengajaran. Begitu juga surah-surah lain, yang jika diperhatikan, membentuk jalinan tema yang saling berkait dari awal hingga akhir. Pembahagian 30 juzuk bawa kita melalui perjalanan rohani lengkap, terutama dalam Ramadan. Setiap juzuk seolah-olah satu babak dalam kisah agung, memudahkan kita menghayati dan mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan, serta merasai transformasi spiritual yang mendalam. Juzuk Amma, penutup Al-Quran, tekankan asas akidah, penutup sempurna lepas perbincangan panjang tentang syariat. Surah-surah pendek di dalamnya mudah dihafal, namun padat dengan mesej tauhid, hari akhirat, dan peringatan penting untuk setiap insan. Aspek nombor pun menakjubkan, jumlah surah, ayat, dan perkataan tertentu seimbang. Dunia dan akhirat disebut sama banyak, begitu juga lelaki dan perempuan. Setiap pengulangan dan keseimbangan ini bukanlah kebetulan, tetapi menunjukkan perancangan yang sangat teliti. Ini bukan kebetulan, tapi bukti matematik keagungan Al-Quran. Para ulama dan saintis modern pun kagum dengan keunikan statistik ini, yang tidak mungkin dihasilkan oleh manusia biasa. Setiap struktur dan angka buktikan Al-Quran datang dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Tiada satu pun yang sia-sia, semuanya penuh makna dan hikmah yang menanti untuk diterokai. Simfoni ilahi ini tercermin dalam setiap surah, walaupun berbeza panjang, gaya, dan tema, semuanya saling terhubung. Setiap surah melengkapi surah lain, membentuk satu struktur yang kukuh dan tidak terpisah. Inilah rahasia keindahan dan kekuatan Al-Quran. Tiada satu pun surah yang berdiri sendiri tanpa kaitan dengan keseluruhan mesej wahyu. TQK ajak kita kagumi seni bina ilahi yang tiada tandingan. Seperti seni bina masjid yang indah, struktur Al-Quran juga memukau hati dan minda. Setiap surah adalah seperti batu bata dalam bangunan agung, saling menyokong dan memperkukuh antara satu sama lain. Makin kita kaji, makin jelas keajaiban dan kesempurnaan Al-Quran. Setiap kali kita membaca dan meneliti, kita akan menemui lapisan makna baru yang menambah kekaguman kita. Inilah simfoni wahyu yang tiada bandingan. Al-Quran adalah mukjizat abadi, petunjuk dan rahmat untuk seluruh manusia, sepanjang zaman. Harmoni 114 surah ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang sempurna, membawa cahaya dan petunjuk ke seluruh alam. Sebagai Muslim, kita perlukan sandaran yang kukuh dari Al-Quran dan hadis untuk memastikan setiap teori atau pendekatan yang kita bincangkan benar-benar sahih dan diterima dalam agama. Al-Quran sendiri mencabar manusia dan jin untuk meniru kehebatannya, bukan sekadar dari segi bahasa, tetapi juga dari segi struktur dan susunan ayat-ayatnya yang luar biasa. Dalam surah Al-Isra dan surah Hud, Allah menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran disusun dengan rapi dan penuh hikmah, bukan sekadar himpunan ayat tanpa tujuan. Ini membuktikan bahwa struktur dan tema utama dalam Al-Quran adalah sesuatu yang disengajakan dan mempunyai maksud mendalam. Hadis pula membuktikan bahwa susunan ayat dan surah dalam Al-Quran adalah berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bukan rekaan atau pilihan manusia semata-mata. Ini memberikan legitimasi kepada kajian tentang struktur dan tema utama Al-Quran. Nabi sendiri membaca surah-surah tertentu secara berpasangan dalam solat, seperti yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Ini menunjukkan adanya hubungan istimewa antara surah-surah tersebut, sekaligus menguatkan teori tentang kerangka dan tema utama dalam Al-Quran.
Galakan untuk membaca surah tertentu seperti Al-Kahfi dan Al-Mulk pada waktu-waktu tertentu, juga membuktikan pentingnya memahami tema utama dan keistimewaan setiap surah dalam kehidupan seharian. Kedua-dua pendekatan, tema utama TU dan teori kerangka QK, mempunyai asas yang kukuh dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bermakna, kajian dan pemahaman kita bukanlah rekaan semata-mata, tetapi berlandaskan dalil yang jelas. Pengesahan dari Al-Quran dan As-Sunnah sangat penting kerana ia memastikan setiap usaha kita dalam memahami keajaiban struktur Al-Quran adalah sah, diterima, dan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang telah Allah tetapkan. Ia bukan rekaan, tapi usaha menggali keajaiban yang sudah sedia ada dalam Al-Quran, agar kita dapat mengambil manfaat dan petunjuk daripadanya. Apa sebenarnya buah manis dari kajian struktur Al-Quran? Mengapa hasilnya begitu berharga untuk kita sebagai orang beriman? Pertama, kajian ini mengukuhkan iman. Kita semakin yakin bahawa Al-Quran mustahil ciptaan manusia. Setiap susunan ayat dan surah begitu rapi, mustahil terjadi secara kebetulan. Dengan memahami tema utama dan teori kerangka, pembacaan kita berubah dari sekadar rutin kepada penerokaan yang penuh makna. Kita tidak lagi membaca secara lalai, tetapi benar-benar menyelami isi dan hikmah di sebalik setiap ayat. Kita menjadi pembaca aktif, sentiasa mencari tema, pola, dan kaitan antara surah. Ini menjadikan pengalaman membaca Al-Quran lebih hidup dan interaktif. Sikap ini selaras dengan seruan Al-Quran sendiri, yang berulang kali mengajak kita untuk memperhatikan, merenung, dan berfikir mendalam tentang ayat-ayatnya. Dalam berdakwah, keajaiban struktur dan angka dalam Al-Quran menjadi hujah logik yang kuat. Ia mudah difahami, bahkan oleh mereka yang baru mengenal Islam, kerana keindahan dan keteraturannya dapat dibuktikan secara rasional. Pemahaman mendalam ini menjadikan kita pendakwah yang lebih berhikmah. Kita tidak mudah mengambil ayat di luar konteks, sebaliknya memahami setiap ayat dalam kerangka besar mesej Al-Quran. Setiap ayat dan surah kini difahami sebagai sebahagian daripada satu mesej agung yang saling berkait, bukan terpisah-pisah. Inilah buah manis memahami struktur Al-Quran. Iman kita semakin mantap, pembacaan lebih bermakna, dan dakwah menjadi lebih berkesan. Semua ini adalah anugerah besar bagi setiap mukmin yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memahami wahyunya secara menyeluruh. Sebagai penutup, kita dah mengembara bersama dua kunci, TU dan TQK, yang membuka pintu pemahaman Al-Quran. Kedua-duanya saling melengkapi, ibarat mikroskop dan teleskop dalam mengkaji alam. TU membolehkan kita meneliti setiap surah secara terperinci, manakala TQK mengangkat pandangan kita kepada struktur agung Al-Quran secara keseluruhan. TU ajar kita hayati setiap surah, memahami mesej-mesej halus yang Allah sampaikan dalam setiap bahagian. TQK pula membawa kita melihat seni bina agung Al-Quran. Bagaimana setiap surah, ayat dan tema saling terhubung dalam satu kerangka yang sempurna. Gabungan ini bukan sekadar keindahan intelektual, tetapi cerminan sifat Allah, maha sempurna dan maha bijaksana. Setiap tema dan struktur dalam Al-Quran tersusun rapi, tanpa cacat, menunjukkan kesempurnaan ilahi yang tiada tandingan. Menyedari keharmonian ini sangat mendalam, kerana ia membuktikan bahawa Al-Quran bukan hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu dari Tuhan yang maha mengetahui. Ia mengajak kita untuk terus berfikir, merenung, dan mengkaji dengan penuh rasa kagum. Jadikanlah perbincangan ini titik tolak untuk faham dan kaji Al-Quran lagi mendalam. Guna TU untuk membuka khazanah surah, dan TQK untuk mengagumi kehebatan keseluruhan. Dengan memahami harmoni tema dan struktur, kita semakin dekat dengan hakikat kesempurnaan wahyu ilahi. Dan ini adalah satu kesedaran yang sangat agung dan menggetarkan jiwa. Semoga Al-Quran jadi sumber kekuatan dan kebahagiaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.